الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada pagi ini kita akan sambung pembacaan kitab 40 hadis pengampunan ataupun kitab Raful Astar fi Talbil Maghfirati Minal Ghaffar, iaitu kitab 40 hadis berkaitan dengan pengampunan, mengundang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Kita sambung pada hadis yang ke berapa tuan? 5. 2. Oh, bawah hadis 2 kemas tu. Tapi sebelum tu tuan-tuan, nak sebut sikit je. Kita hari ni kira masuk tahun baru. Nak? Apabila kita masuk pada tahun baru ni, kita telah melalui satu tahun yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan dosa pahala, yang penuh dengan sedih gembira, yang penuh dengan segala macam cerita. Maka setahun yang berlalu 365 hari 8,720 jam lebih kurang, masa yang berlalu tu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang tempoh dan sepanjang hari dan sepanjang jam yang telah berlalu setahun lepas itu, maka menjadi satu kewajipan bagi kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan harap pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan harap Allah taala terima amal yang kita buat. Pasal apa? Pasal tahun yang baru ni bukanlah satu benda yang kita katakan sepatutnya kita seronok bila kita masuk pada tahun baru sebenarnya. Macam semalam ni pakat merata lah. Saya tak tahu Penang dia buat tak buat. Majlis tu kan, tak tahu sini Penang buat tak majlis tu? Tak buat dah lah ni. Orang boleh kemas. Kalau Penang ni kira bagus tak buat dah lah. Ustaz pun ataupun kita Kedah pun, seingat saya dan saya tahu saya tu memang tak ada lah. Memang dia pun tak buat lah. Tapi dalam buat tak buat pun, semalam ni memang ramai lah keluar pun. Ya, secara kerajaan, secara rasmi tu memang tak buat. Tapi tu kata anak-anak kita ni, ada ke tak ada ke, mereka tetap keluar sambut juga. Lagu mana cerita pun, sama ada sambut kecil-kecil ataupun sambut besar-besar ataupun sambut sederhana, tapi sambut cara mereka. Dan semalam pun saya ada operasi penguatkuasaan sampai rumah pukul 5:30 pagi tadi. Tak mata sat lah 15 minit, bangkit mandi, tala mai kot ni. Sat lagi habis kuliah, balik Sungai Petani, singgah sat di rumah, kalau boleh lelap tak mata sat dalam pukul 9 lebih, pukul 10 tu start motor pergi Lostak pula. Escort Syekh Nuruddin hari ni ada di Lostak. Habis program kuliah duha di Lostak, terus nak pergi ke Kuala Ketih, shoot pula escort pergi ke Kuala Ketih. Habis program di Kuala Ketih, Zuhur je Syekh akan terus pergi ke Seremban. Cuma kami tak escort pergi Seremban lah. Takat tu ya. Tu pun tak selesai di situ, tembok naik Lostak pula. Ada program pula berkenaan dengan program apa depa buat sambutan apa tau, yang selawat baru ni ada di situ, pi pula di situ. Kemudian nak balik tu petang pula, tak tahu nak kata aku benar lah. Tuan-tuan tolong doa pergi selamat. Cuma nak habaq pergi kat tuan-tuan, kes yang kami tangkap semalam ni, rumah, satu biji rumah, 7 orang, 11 orang kami tangkap. Satu biji rumah tu 11 orang. 11 orang tu 3 pasang lelaki perempuan, hak lain tu selebihnya tu adalah
budak-budak ni, lelaki perempuan ni, yang kami jumpa semalam ni dalam pukul berapa? 3:30 lebih kurang tadi, yang kami jumpa bersama, rumah tu rumah sewa budak perempuan, yang kami jumpa bersama tadi ni dalam pukul 3 lebih tadi ni, syabu dengan beberapa tin air arak. Paling kecil umur 15 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak hari ni? Jahat-jahat kita dulu, jahat-jahat orang dulu, minta maaf cakap apa, kita nak melawak main. Teringin tu ada tapi tak gamak nak buat. Teringin tu ada tapi tak gamak nak buat. Tapi budak-budak kita lah ni, budak-budak kita lah ni, tuan-tuan boleh bayang, pecah dua grup hak kami jumpa, grup hak satu lagi kami tak ada nak berjumpa, tak tahu mereka balik pukul berapa. Total semua berapa belas orang. Kira dalam pejabat tu, ruang kaunter tu penuh mereka saja semalam. Tuan-tuan boleh bayang, kecil, paling kecil umur 15, main dadah dah, main dah, main syabu dah. Lepas tu dengan arak, dengan ni apa semua, tu pun kita tak tahu adakah sebelum tu dah berlaku, dah berzina ke apa pun, kita pun tak tahu. Itulah anak bangsa yang akan kita tinggal beberapa lama lagi, tuan-tuan. Dengan musibah demi musibah, dengan ujian demi ujian yang ada hari ni, kita tak tahu ni ke depan ni lagu mana kita. Sebab tu bila disebutkan berkenaan dengan orang-orang yang akan kalah dan mengikut Dajjal ini, terlalu ramai. Terlalu ramai. Tuan-tuan boleh bayang terlalu ramai tu lagu mana? Sambutan Maulid Rasul di Riyadh disambut lebih kurang 250,000 orang pada malam Maulid tersebut dengan konsert Pitbull. Tuan-tuan boleh bayang. Itu di Riyadh. Dan bukanlah nak kata, tuan-tuan, dengan satu demi satu, kita pun tak tahu ni nak main zaman ke depan ni lagu mana lagi ujian ni Allah Ta'ala nak timpa mai kat kita. Dan adakah dekat sangat dah kita dengan yang dikatakan ujian ni ataupun fitnah yang Nabi kata di antara fitnah yang paling besar bagi umat aku ini akan muncul ataupun akan mai. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Maka dalam kesempatan yang ada ni, saya nak pesan pada diri saya sendiri. Saya pun ada anak-anak. Tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan ada cucu cicit. Macam mana kita nak pastikan anak-anak kita ni sekurang-kurangnya selamat? Kalau dunia tak selamat pun, kurang-kurangnya akhirat tu selamat. Pasal apa saya kata dunia ni kadang-kadang kita tak selamat? Misalan, mungkin kita tak selamat daripada musibah dunia. Misalan, baru ni banjir baru ni pun, tuan-tuan, berapa puluh orang, 40 orang lebih lah meninggal. Tu hak jumpa. Hak tak jumpa tu ada lagi, tuan-tuan. Hak tak jumpa tu ada lagi. Bayang tengok, banjir hak tak pernah di agak-agak, tak pernah bayang sampai tara tu. 30 tahun lebih dia kata kami duduk tang ni tak bisa jadi. Hak ni baru nak jadi ni, baru jadi ni. Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, pastikanlah kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, kurang-kurangnya insya-Allah, kalau kata tak selamat di dunia ni pun, atas musibah dunia ni, paling-paling kurang pun kita boleh selamat akhirat esok. Harap itu je. Benda apa? Akidah, itu paling penting. Benda apa? Akidah, itu paling penting. Tuan-tuan duduk di satu negeri ni pun hari ni ada berani tulis dah buku, tak apa-apa punya tulis buku. Bismillah pun lebih ubah dah. Bukan jauh dengan tuan-tuan. Duduk dekat ni, Bismillah tapi tambah alif di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hang kalau kata hang tak erti, hang buat cara hang tak erti, terus ada buat palatau. Kemas alasan nak kena bagi cukup huruf hijaiyah banyak ni, padahal hang kira pun salah. Sebab tu dalam tulisan Al-Quran dia ada
tulis dalam bab-bab kita katakan ayat-ayat Quran ni, dia ada secara imlaknya lagu mana, secara resamnya lagu mana, semua tu ada bahas belakang. Minta maaf cakap tuan-tuan. Dan yang ikut dia bukan kata bukan lekeh-lekeh punya budak bodoh tak mengaji bah ni, budak universiti ni. Budak universiti. Jual buku tak berapa hari, banyak mana terjual, masya-Allah. Tuan-tuan, bayangkan tengok. Sebab itulah tuan-tuan, benda yang kita katakan akhir ni kita tak tahulah lagu mana cerita. Lagu mana cerita ni kita tak tahu dah. Macam saya akan sebut kat tuan-tuan lah, yang disebutkan Dajjal main dengan fitnah segunung roti. Bukan kata segunung roti, main roti mengali mata depan mata. Tak. Fitnah tu macam saya sebut dah sebelum ni, 3 tahun tu dah dalam tempoh yang susah sangat dah. Hak banjir yang tak sampai bantuan 2 hari baru ni pun pecah Medan. Tuan-tuan boleh bayang 2 hari baru ni hak kata banjir tu, bantuan tak sampai, pecah kedai orang tuan-tuan. Asyik baiklah orang tua tu bagus peralai bang. Keluar statement kata peralai tuan-tuan. Puak tu lepas tu masuk pula bang. Belum ni takat balas roti, beras biskut, kontor tu kata halal, masuk dalam kedai ni, wak keluar kali dengan mari dengan TV kedai tau. Tuan boleh bayang? Tuan boleh bayang tu dalam banjir tu, tengah musibah tu. Allahu Akbar. Boleh bayang tak lepas ni hak kata Dajjal mai, yang kata mai segunung roti punya fitnah tu agak-agak tuan-tuan berapa ramai nak ikut dia. Allah. Tu kata teruk sungguh ni tuan-tuan. Itulah kita kata musibah demi musibah ni. Kita harap dah tahun-tahun yang manalah lepas tu Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kekalkan hidayah ni kepada kita, dan Allah Ta'ala kekalkan hidayah, kerana berikan hidayah pada orang-orang yang kita sayang, insya-Allah. Allahumma amin. Amin. Baik, kita sambung pada hadis yang kedua. Hari ni pun minta maaf banyak-banyak, nak minta agak terbit matahari ya, sambung 3 minit saya berhenti. 7.26 terbit matahari, 7.30 saya berhenti. Nah, saya nak balik tu cadang nak rehat, saya nak tak kepala saya, takut saya lagi naik motor lagi payah juga. Dia pun kata tengok pakai serban elok Willy. Tak mau lagu tu lah. Nak kena rehat juga entah. Semalam langsung tak tidur, tak rehat. Jadi gitulah. InsyaAllah lah, harap begitulah, minta izin lah entah. Hadis yang kedua, sentiasa memelihara salat duha. Betul lah hadis nombor 2 ni dah masuk lah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, man hafadha ala syufa'ati ad-duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, barang siapa yang memelihara 2 rakaat salat duha, nescaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ahbabuna fillah, orang gila pun takkan buat kerja gila, duduk pergi tepi pantai, duduk pergi kira buih tepi pantai, tak ada. Orang gila pun takkan buat kerja gila ni. Nah, habaq kata apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan duduk tepi pantai sambil main dengan anak cucu, tuan-tuan perhati tengok daripada hujung ke hujung, daripada batas ke batas, daripada tebing ke tebing, berapa banyak buih yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita di lautan ni. Dan hakikat sebenarnya pun tuan-tuan, kalau dosa kita ni pun, kalau kita kira betul-betul daripada bangkit pagi sampai ke tidur balik pun, sebenarnya tak larat kira dah. Begitu juga nikmat, daripada mula bangkit sampai ke tidur balik pun kita tak mampu dah nak kira nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Maksudnya apa? Padan sangat dah Allah Ta'ala bagi keampunan sampai mithla zabadil bahar, seperti mana buih di lautan tu padan sangat dah. Pasal apa? Pasal dosa kita pun banyak sungguh, padan lah. Sebab itu dalam keterangan saya sebut di sini, di antara perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa kita ialah dengan mulazamah ataupun sentiasa melakukan yang dikatakan salat duha. Kalau boleh jangan tinggal. Maka salat duha ni dia ada waktu dia. Solat duha ni, sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala banyak sumpah dengan masa.
Banyak sungguh. Kita katakan wadduha, ada surah dia. Wal asr, wal lail, wan nahar. Semua tu masa tu. Wasyam. Wasyam ni lah apa nama matahari, melibatkan masa juga. Matahari tak naik, matahari tak turun, masa nak kira mana? Kira juga. Hari ataupun kita katakan masa ni sampai tahu tu. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan sumpah ni melainkan benda tu penting. Wattini wazzaitun. Tadi ni saya tengok dalam TikTok. Kadang-kadang TikTok ni guna ke? Tapi kena pilih lah tengok hak mana. Tengok hak naik menari tu kena tekan lah. Orang kata apa? Hak menari duk pergi tekan like pergi jam balik awal. Nah, kena buh apa not interested ke apa ke, dia tulis tu dia tak naik lah tu. Pergi cari hak ceramah tekan like banyak-banyak sikit, dia nanti dia akan naik hak elok tu lah. Jadi saya tengok tadi satu ni, dia kata di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan surah Tin, depa ambil buah tin, depa ambil buah-buah mikroskop ni. Tapi dia cek tengok tu rupanya tak ada langsung mikroorganisma yang lain dalam buah tu melainkan serat, melainkan benda-benda hak manfaat belaka duk dalam tu. Kadang-kadang ada benda yang makanan, sebab tu kita sebutkan makan tu halalan tayyibah. Bukan semua benda halal tayyib. Bukan semua benda halal itu baik. Anak kita duk makan jajan, ingat elok sangat ke? Tak baik. Halal tapi tak baik. Kita makan banyak, halal tapi tak baik. Sebab tu halal dan tayyiban itu ialah satu benda yang kalau ikut syarat kena betul, elok belaka. Jadi itu di antara hikmah, kelebihan-kelebihan. Allah Ta'ala takkan sumpah pada satu-satu benda melainkan benda tu sia-sia. Takkan, tak ada. Allah Ta'ala takkan sumpah benda tu sia-sia, melainkan semua tu ada hikmah, ada benda besar, ada ni belakang. Maka duha ni muka surat 7 ialah kita cerita iaitu pagi hari ataupun panas sinar hari. Maka waktu ni lah manusia ni keluar daripada rumah cari rezeki. Saya teringat ada satu kisah seorang ulama yang dia ni meninggal. Nak meninggal dia panggil anak-anak dia. Saya pun tak ingat cerita kat tuan-tuan. Dia panggil anak-anak dia. Dia pesan pada anak-anak dia. Dan anak-anak dia dengar cakap tersebut. Dua-dua menega anak-anak dia. Tapi seorang kuih kaya, hak seorang lagi kuih miskin. Bila orang tengok lagu tu, mak dia panggil, "Pak hang pesan apa kat hampa ni? Pak kami pesan yang bagus dan kami ikut dua-dua. Tapi pasal apa abang hang kaya, hang miskin?" Tanya hak adik dia hak miskin, kuih duk miskin, kuih duk teruk menega, kuih nak lingkup ni. Dia kata, "Pak saya pesan, pak kita pesan, pak kami pesan. Dua-dua orang. Menega ni nak untung, jangan bagi buah ataupun jangan bagi hasil tu kena matahari, dan kita yang menega pun jangan bagi kena matahari." Oh tu. Baik. Pasal apa ya hang ni kuih merudum menega hang? Hang ikut juga pak hang kata. Ya betul. Pasal apa? Iaitu saya keluar ni lepas matahari gelincir dah. Jadi kedai bila matahari nak naik kena tang kedai dia. Jadi dia tak pi buka kedai waktu pagi tu sampai kalau tergelincir matahari pi belah sana matahari, maka hak ni duduk belah sana, cahaya tu duduk belah sana, jadi tak kena tang kedai dia dengan barang-barang dia. Dia kata lagu tu. Mak dia kata, "Ha tak apa, okey tak apa, hang cerita lagu tu." Hak abang pasal apa kaya? Dia kata, "Mak saya ikut cakap pak juga." Pasal apa? Saya takkan bagi kena diri saya dan takkan bagi kena hasil apa nama saya punya menega ni matahari. Iaitu selepas sembahyang subuh sebelum terbit matahari, saya akan buka dah kedai saya dan saya akan pastikan saya sampai di kedai saya dan saya buka kedai saya. Maka cahaya matahari tak dan nak kena saya dah buka dah kedai. Mak dia kata betul. Dua-dua betul. Cuma hak salah seorang tu silap faham. Maksud dia lagu mana? Waktu tu adalah waktu yang Nabi sendiri doa kepada orang hak jaga waktu tu. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkati umat aku
pada waktu awal pagi mereka. Maka hak abang ni dapat doa Nabi tu dengan buku reha tu. Sebab tu kita ni kalau boleh pesan ke anak cucu, bukanlah kadang-kadang tengok keadaan lah, kadang-kadang kita pun lepas subuh pun lena juga, kadang tengok keadaan. Kalau boleh jangan ajak untuk tidur lepas subuh, jangan ajak, cuba. Jadi itu yang dikatakan pada pagi hari ataupun panas sinar hari, maka waktu ni manusia keluar kejar-kejaran cari rezeki. Namun di sebalik waktu ni Allah Ta'ala letak satu benda, satu masa, satu yang berharga, iaitu melakukan solat duha. Solat duha. Maka ada yang buat solat duha, ada yang buat solat isyraq. Dia ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang sembahyang subuh kemudian dia tak bergerak, dia zikir, dia ibadat sampai terbit matahari, kemudian dia solat 2 rakaat, maka solat 2 rakaat itu apa dia? Iaitu solat isyraq. Maka siapa-siapa yang buat lagu tu, ada riwayat mengatakan dia akan dapat apa nama ibadah haji dengan umrah tamatan secara sempurna. Ada juga yang menyebutkan riwayat menyebutkan berkenaan dengan pengampunan dosa. Jadi ada yang pegang pendapat bahawasanya selepas terbit matahari itu ialah waktu syuruk, bukan waktu duha. Ada juga orang pegang bahawasanya lepas-lepas habis subuh tu kira duha dah, sampai ke tengah hari itu duha dah. Maka kita berpegang kepada pendapat bahawasanya waktu isyraq lain, waktu duha lain. Maka bila waktu isyraq lain, waktu duha lain, maka apabila terbit saja matahari, kita boleh buat solat sunat isyraq 2 rakaat. Kemudian setelah mana 27 minit daripada terbit matahari, telah masuk waktu duha. Maksudnya kalau terbit matahari pukul 7.30, maka 7 tambah 27 minit, ataupun kita kata pukul 7 lah senang. Pukul 7 terbit matahari, 7.27, 7 sampai 7.27 itu ialah waktu isyraq. 7.28 baru boleh mula solat duha. Macam tu. Nah, itu cara perkiraan daripada ilmu falak. Jadi 7.28 ataupun 27 minit setelah mana terbit matahari baru boleh mula solat duha. Muka surat 8. Maka hakikatnya hebat mana pun manusia kecuali para nabi dan para rasul pasti akan buat silap dan dosa pada Allah Ta'ala, dan itulah bukti kekurangan kita sebagai hamba yang sangat perlukan Allah Ta'ala dalam semua perkara, termasuklah mengharapkan kepada pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Sebab tu hebat lagu mana kita ni tak usah duk bangga diri lah. Sebab tu ada ahli hikmah dia kata apa? Mangsa manusia ni hang tak usah duk bangga diri. Pasal apa? Dia kata hang keluar daripada tempat yang hina, hang masuk kepada tempat yang hina, hang keluar lagi pula daripada tempat yang hina, dan hang berjalan atas muka bumi pun bawa benda yang hina. Allah. Maka daripada sudut manakah yang hang berasa hang kemas sampai hang nak bangga diri ni? Bahasa dia lagu mana? Minta maaf dengan bahasa lah. Maka nak menghasilkan seorang anak tu, ayah tu akan awak keluar dulu, masuk dalam mak, akan keluar pula daripada mak itu beranak, esok pun daripada keluar benda kawasan hak tak elok tu juga. Jalan atas muka bumi ni minta maaf dengan bahasanya, minta maaf sungguh-sungguh, bukan kata nak ni duk bawa taik merata dalam perut ni. Maka kata hukama, kata ahli hikmah, dia kata hampa nak bangga apa? Kita ni tuan-tuan, pasal duk nampak kadang-kadang orang kadang-kadang duk nampak lekeh, kadang duk hospital ni hak jenis duk bawa beg kan. Kencing tak boleh, depa masuk tiup duk bawa beg tu, kita kata Allah kesian lah, usung merata kencing. Ya kencing ni usung merata. Ambo. Kita duk tengok dia buat geli boleh. Hakikat sebenar sama aja kita pun. Nampak dengan tak nampak aja. Bawa atu lah. Sebab tu ahli hikmah dia kata apa? Manusia, bangsa manusia ni yang tak usah duk bangga lah lagu mana cerita hang pun. Hang ada ilmu banyak pun kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Ada tuan-tuan seorang ulama, dia pernah ilmu banyak Masya Allah. Akhirnya di antara sebabnya ialah
dia kurang adab dengan guru dia. Saya tak ingat nama tok guru dia tu. Dia ni mengaji dengan satu orang tok guru. Mengaji dengan seorang tok guru, insya-Allah Allah Taala bagi dia kelebihan banyak. Sambil-sambil duk mengaji dengan tok guru tu, Allah Taala bagi dia kefahaman, Allah Taala dia bagi ilmu, Allah Taala bagi dia karamah, kemuliaan. Dia mengaji pula dengan satu orang lagi. Tetapi bila mengaji dengan seorang lagi tu, dia lebih bangga dengan guru dia yang nombor 2 daripada guru dia yang pertama. Dia duk sebut, guru aku ni, guru aku yang ni, guru aku yang ni. Sedangkan dia tu mendapat kefahaman dan kemuliaan tu disebabkan guru dia yang pertama tu ajak dia. Dia tak bangga dengan guru pertama, dia tak syukur dengan guru pertama, dia duk sebut guru kedua dia. Pasal apa? Seolah-olah macam ni lah. Guru pertama ni mengajar sekolah rendah. Guru kedua ni profesor doktor. Ataupun guru yang pertama ni duk mengajar surau musalla. Guru yang kedua ni ustaz selebriti masuk TV. Lagu tu. Mudah macam tu lah, lebih kurang. Dia duk berasa, saya ni ustaz saya ni masuk TV kerak mah tu ustaz saya. Duk cerita tu. Hendak duk mengajar di surau dia tu, dia tak berasa bangga langsung. Padahal yang tu lah bagi dia kenal huruf, yang tu lah bagi dia faham agama. Tak apa, dia kata. Akhirnya tok guru dia pertama ni, dia kata, aku teringat anak murid aku nak pergi jumpa dia. Sambil kita nak pergi berjalan sana, kita singgah sempat di tempat anak murid aku ni, kita singgah sat, tolong maklum pergi kat depa sat, kata-kata kita nak singgah jumpa dia. Akhirnya perjalanan ni mai, tok guru ni mai dengan anak murid dia sampai di tempat kawasan tempat dia duduk tu. Depa pun maklum ni, kata tok guru hang mai ni, depa nak jumpa dengan hang ni apa semua. Dia ni ada timbul rasa dalam diri, berasa segan dengan guru dia tadi ni. Bukan segan lagu mana, berasa malu, berasa lekeh. Pasal tok guru dia nombor 2 kemas, duk pi mengaku hak ni pula tok guru berasa lekeh. Tapi nak habaq kata lekeh tu tak gemak. Dia hantar makanan je, dia tak pi. Dia hantar makanan je. Tak apa, guru aku sampai beritahu kat dia, kata aku ada isu, aku ada benda nak kena selesai, cuma aku bagi makanan-makanan ni untuk bagi rombongan mereka makan. Maka orang dia pun main lah. Assalamualaikum tok guru, minta maaf punya ustaz, apa tok guru kami ni dia tak boleh mai jumpa ustaz. Pasal dia duduk sibuk, dia bagi makan. Tok guru dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kami mai sini tak kelapak nak makan. Kalau macam ni punya cara, kami nak ambil balik apa yang telah kami bagi pada dia. Tu ayat dia. Kami nak ambil balik apa yang telah kami bagi pada dia. Mereka pun bangkit, terus perjalanan. Dia ni ada kuliah, ngajak. Duduk depan dengan saban besar, dengan gagah, dengan cara orang hebat lah, dengan orang kemas agama. Mula-mula tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, loop terus dalam kepala, apa pun tak ada. Loop terus. Tak terkata apa. Nak keluar apa pun tak boleh. Rupa-rupanya yang tok guru kata tadi tu isyarat. Kami mai nak ambil balik apa yang kami bagi pada dia. Maksudnya segala ilmu, segala kehebatan, segala doa daripada tok guru, hak dia boleh kemuliaan sampai hari ni tok guru tu nak mai ambil balik ayat tu. Nak abang kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan kemas lagu mana, alim lagu mana, ilmu banyak lagu mana pun, Allah Ta'ala nak tarik sedah. Sedah kan? Sama macam hari ni. Profesor apa ni semua ni title ni. Bam bagi aksiden, kena kepala api, meliu terus. Tuan-tuan faham? Kena pula pecah ni ke apa ke, pum kacau api semua. Apa pun tak tahu. Bukan takat nama bini, nama dia pun tak ingat. Habis. Sesaat saja nak berlaku. Bukan jauh mana. Hak tadi ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, tak ada benda hak kita nak bangga, melainkan kita kena harap pengampunan Allah Ta'ala. Maka di antara ibadah yang mampu jemput pengampunan Allah Ta'ala ni, di antaranya adalah salat duha. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 12. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 12. Tuan-tuan tu sudah minta nak buat qasar. Ni ustaz, boleh kita buat solat duha ni, kita buat qasar. Hak 2 tu buat 1. Dia. Witir boleh lah gagah minta buat 1, tu pun makruh dalam mazhab Syafi'i kita. Sampai duha pun nak minta buat qasar juga, nak buat tinggal 1.
Saya semalam ceramah di Yan. Habis-habis ceramah ni jumpa dengan YB Parlimen kawasan tu. Salam peluk apa semua, lama tak jumpa. Memang tak apa. Saya nak minta diri dulu. Baik-baik tak apa YB balik selesai apa yang betul. Saya pun mengajak. Habis mengajak kawan duk bersembang. Dia kata YB ni tengok lembut aku tu cengeng dengan anak-anak dah. Subuh ni awal bangkit tu kira bangkit siap mandi apa semua, aku nak tahajud 2-3 rakaat apa semua apa lebih kurang tu. Sambil-sambil tu duk panggil anak. Anak dia 10 orang. Anak dia 10 orang. Saya 13 tinggal 10. Meninggal 3 katanya. Sambil-sambil duk pergi lalu beli ayam panggil banci malung mangah bangkit. Sampailah nak start motor nak keluar tu, kalau kita tak bangkit lagi, ayak ni dia buh lancawan, ambil ayak kowe hak sejuk. Ambil ayak kowe hak sejuk. Bukan ambil percik. Ni secawan terus buh. Secawan terus buh. Hampa bangkit, pergi mayang subuh. Kalau hampa tak mau pergi, hampa tak usah duk pergi langsung lepas ni. Allah. Kalau hampa tak mau pergi subuh pagi ni, hampa tak usah duk pergi langsung dah masjid lepas ni. Anak dengar terkejut celepak ambil ayak sembahyang pun pergi terus. 10 orang ada di rumah, 10 orang pergi. Ada 8 orang pergi, 5 orang 5 orang pergi. Baik. Orang tanya dia, Ustaz, hak Ustaz duk buat sampai tera ni, dengan anak-anak ni duk buat kasar sampai tera ni dalam bab lu ni, Ustaz tak risau ke esok anak-anak besar esok lari? Dia kata apa tuan-tuan? Hang kan? Aku nak tanya hang, dia kata, aku nak tanya hang ni. Kalau rumah hang terbakar, hang nak panggil anak hang lagu mana? Panggil sungguh. Bakar. Takkan nak biar untung lah tu. Ni hak aku pulung gerak ni pasal takut terbakar pergi neraka. Allah bahasa tu. Api dunia ni tekat kentung tentu yang hang mati-mati tu hang nak bangkit pula esok tu. Hang kena pergi neraka kan masa tu habis. Dia bagi ayat tu ya tuan. Macam mana hang gerak anak hang bangkit yang dikatakan rumah terbakar, macam itulah kena gerak anak hang bangkit semayang waktu semayang. Pasal apa? Hak api neraka tu lagi panas daripada api dunia. Oh, saya kata lagu tu. Jadi 2 rakaat ke 12 rakaat ke janji buat lah. Jangan tak buat langsung. Ambil juga sehari. Ni saya nak beritahu mai tuan-tuan lah, jangan ada niat di antara kita ni lepas pencen nak buat ibadat. Jangan ada. Abang tu terang. Baru ni masya-Allah, Allah yarhamu, Allah Taala bunga rahmat mati beliau. Imam Masjid Zahir. Bukan imam besar, Imam Masjid Zahir, imam inilah imam rotib. Ustaz Syafi'i, Allah yarhamu. Dia baru pencen 2 minggu ke 3 minggu. Last kali balik di rumah tu lepas pencen dalam 2-3 minggu, rebah bilik ayak, terantuk kepala masa tu kena stroke pula tambah, baru meninggal 2-3 hari lepas. Dia tak apalah, puluh tahun dah duk khidmat di masjid, balik mai 2-3 minggu tu pun duk ulang masjid pi waktu apa semua, meninggal dengan cara tu. Dia tak apa pasal dia khidmat dah di masjid tu. 5 waktu dah duduk di masjid puluh tahun dah. Hak kita ni baru nak mula main masjid, baru nak mula main surau lepas pencen. Tuan-tuan boleh bayang lagu mana kalau kita 2-3 minggu pencen, rebah-rebah pi ayak tu, agak-agak lagu mana kita. Sebab tu buat baik, jangan tunggu masa. Buat taubat, jangan tunggu masa. Jangan tunggu. Hak tu bangsa yang kita jenis tak tahu. Jangan tunggu. Contoh macam kita sebut tadi, pasal lepas semayang wirid panjang sampai terbit matahari. Paling-paling kurang tak boleh buat tiap hari, tak boleh tiap minggu, tiap bulan, paling-paling kurang setahun tu cari juga sekali. Jangan tunggu pencen. Oh Ustaz, cerita hadis tadi ni orang pencen boleh buat. Dia tak adanya, minta maaf lah. Hak duk kerja, habang kita nak pencen. Pencen, kalau jaga cucu, haram mayang pula. Masjid pun tak boleh mai. Minta maaf cakap. Tuan-tuan pergi tanya geng pencen. Geng pencen ni persatuan warga emas. Masa tu lah nak buat rombongan. Dah betul tuan-tuan. Ni hak saya duk cerita ni pasal saya duk nampak depan mata ni. Nak buat rombongan. Yang ni lah masa nak berjalan pergi rumah anak. Ni
Masa tu tak ada nak tok lah. Nak buat bila? Lah. Dengar-dengar hadis lagu tu, oh, nak kena cari kat sekali. Takkan tak ada weekend. Kita ni tuan-tuan, takkan tak ada weekend. Sabtu Ahad tuan-tuan tu, kalau kata sibuk lagu mana pun, ambil setahun sekali. Ya Allah, aku niat ni aku nak dapat kat fadilat yang tu, ya Allah. Ambil kat sekali. Habis-habis sembahyang tu saya duk gerak pergi mana, habis wirid apa semua, habis baca doa apa semua, ambil Quran baca. Sambung baca Quran, sambung baca Quran sikit, baca Quran sikit. Habis baca Quran lenguh mulut-mulut. Pegang tasbih. Pegang tasbih duk selawat ke apa ke zikir selawat habis 1000 kali, istighfar 1000 sekali, apa 1000 kali apa semua. Terbit matahari, bangkit terus buat solat isyraq. Boleh fadilat tu selesai. Boleh dah sekurang-kurangnya kita sekali pegang fadilat tu. Sebab tu jangan duk tunggu. Maka sebab tu juga kita nak sebut di sini tuan-tuan, dan kalau saya boleh saya sarankanlah tuan-tuan, 2 pun kalau boleh paling kurang 2. Tapi kalau boleh biasakan 4 paling kurang. Pasal 4 ada riwayat lain mengatakan bahawasanya siapa yang mulazamah solat duha 4 rakaat, Allah Ta'ala akan selesaikan segala keperluan dia sehari itu. Apa saja keperluan dia sehari itu, Allah Ta'ala akan mudah belaka, selesai belaka. 4 tu paling kurang. Baik. Kemudian nak sebut juga di sini muka surat 8 bawah sekali tu. Walaupun sembahyang duha ni dia orang kata apa, tarik rezeki, menyebab kepada luas dan murahnya rezeki dalam mengamalnya, tapi jangan kita salah faham dan jangan sampai kita lari niat kita buat amal ibadat tersebut, sembahyang duha tersebut. Ada orang sembahyang duha ni semata-mata nak tarik rezeki saja. Saya biasa ada satu syarikat kosmetik panggil saya pergi, cerita pasal sembahyang duha je. Pasal apa? Dia nak buat sembahyang duha secara jemaah. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah, katanya istiqamah lah, alhamdulillah lah. Jangan ada setengah kita faham, bila susah buat sembahyang duha rezeki mai, bila kaya tinggal berhabis. Ni masalah. Ni masalah. Awal-awal buka, oh sembahyang duha tak tinggal. Sale naik tinggi apa semua, berhenti sat. Oh, sebentar orang Ustaz, kalut kami duk kalut packing lah apa semua, tak ada sembahyang duha. Sebelum ni buat 4, dah ni buat 2. Tengok tinggi lagi sale. Oh, minta maaf, kita pun tak apa nak dan lah ni, kita buat seminggu sekali. Tinggi lagi sale, tinggal terus. Bagi kena musibah apa-apa merudum pi. Tuan-tuan, kita kena mula balik sembahyang duha tuan. Hak jenis tu salah. Kita buat sembahyang duha bukan kerana nak cari rezeki saja. Tuan-tuan, setiap sendi kita ada 360 sendi tu kena bayar yang dikatakan zakat, dan zakat itu adalah solat duha. Maksud kata apa, lagu mana cerita pun kita kena solat duha tiap-tiap hari itu kalau kita boleh. Senang macam ni lah tuan-tuan. Apa saja benda yang sunat bagi kita tapi wajib bagi Nabi SAW, kalau boleh kita jangan tinggal. Sebab apa? Hikmah yang besar sampai ke Nabi tu jadi wajib. Tahajud ni tak bagi kita sunat, bagi Nabi tu wajib. Sembahyang duha bagi kita sunat, bagi Nabi tu wajib. Sembahyang witir bagi kita sunat, bagi Nabi tu wajib. Pada banyak lagi 2-3 benda lagi yang sunat Nabi wajib. Maka jenis-jenis hak khususiat yang bagi Nabi ni wajib, pasti dan pasti ada hikmah yang besar. Kata guru saya, sebagai seorang pendakwah, kalau hampa nak dakwah hampa tu sampai dan dakwah tu berkesan, sembahyang tahajud itulah kunci dia kata. Sembahyang tahajud itulah kunci. Minta maaf, Tok Guru Nik Aziz, dia pernah sebut dekat-dekat nak meninggal dia. Dia kata apa? Seingat saya ada 3 malam je kot yang saya tak bangkit sembahyang tahajud. Tuan boleh bayang, 3 malam yang dia seingat-ingat dia tak bangkit. Ada Tok Guru mana lagi? Allah SWT. Ni Tok Guru saya yang meninggal baru ni, Baba Tuan Guru Baba Yahya Ibn Ash'ari. Kalau tuan-tuan dengar baru ni di Kedah ada meninggal seorang yang insiden kereta terbakar tu. Tu guru kami tu. Masya Allah, cukup tawaduk, cukup alim. Tapi ini tuan-tuan, Allahu Akbar, orang awam tak kenal dia. Orang awam tak kenal dia. Saya pun yang kenal Tok Guru ni pasal anak dia tu kami mengaji sekali. Anak dia Abdullah, kami mengaji sekali di sekolah di Ma'had, dan mengaji sekali juga di Mesir.
Tu yang tahu kata ayah dia tu kami pergi mengaji menadah kitab. Pasal tahu kata anak dia tu kawan kami tahu kata pak dia tu alim. Itu je. Apa jadi tuan-tuan? Allah Ta'ala nak muliakan dia. Dua benda. Yang pertama, kisah dia berlaku tu, dia pergi jumpa dia, dia pergi ziarah dia. Dia pergi ziarah dia, bawa ulama Yaman 2-3 orang pergi ziarah dia sejam sebelum berlaku kemalangan. Sampai-sampai duk sembang, minta pendapat, minta sanad, minta nasihat apa semua. Depa ni pun seronok duk sembang dengan tok guru ni, lah kali nak kena baliklah ada majlis lain, minta diri. Tu tok guru ni minta diri dulu dah, insya-Allah. Nanti kami nak mai lagi ni, insya-Allah nak mai ziarah lagi. Nah, nanti boleh kok dah, nanti kami nak mai jumpa lain. Terus masa tu dia kata, insya-Allah kita jumpa syurga. Allah jawab tu, insya-Allah kita jumpa di syurga. Macam nilah kita duduk di luar tu, nak balik dah, nak bersalam dah ni, nanti kami mai lain lah. Insya-Allah kita jumpa di syurga. Sejam selepas tu meninggal insiden. Kematian dia itu orang tunggu, asalnya pukul 12 nak semayang. Saya 2 kali pergi pokok senar tu nak semayang. Last kalinya tak sempat juga. 2 kali pergi. Daripada Sik, saya bawa staff saya dengan ni pergi ziarah. Ada kematian juga. Nak singgah dulu di situ pukul 12. Telefon dia berkata jenazah tak sampai lagi. Pergi ziarah kematian dulu, nak patah balik pula. Dia kata tak sampai lagi pula. Saya tanya anak dia di mana, Abdullah tu duduk di mana? Katanya duduk di Balai Polis Penang. Kami naik highway, nak turun dah di tol Penang tu, saya telefon pergi sekali lagi. Depa duduk mana? Depa dah dapat kebenaran dah. Lah ni dah bergerak nak pergi ke hospital lah. Di hospital lah start untuk ambil. Tak, dan jumpa juga. Kami terus sambung balik ke Sik. Pasal apa? Mai naik atas urusan rasmi, naik kereta pejabat. Lepas tu dengan staff saya pula. Saya rasa tak gamak nak, orang kata apa, nak guna tu untuk kegunaan peribadi tu. Saya kata susah, kalau gitu susah, kita balik terus ke sana. Balik sampai di Sik, petang tu dekat nak asap baru jenazah sampai. Guru saya Syekh Aminuddin Abdul Rahim ni, ni yang bagi nama kitab kat tuan-tuan ni, dia yang menguruskan jenazah Tuan Guru Baba Yahya ni. Dia kata apa? Kita kalau bakar, kesan terbakar, dia akan bau juga hak kesan terbakar ataupun kentung dan sebagainya. Jenazah ni, dia kata masa saya urus, wangi dan juga ringan, dia kata. Orang yang mai pukul 12 tadi ni tak balik, duk tunggu sampai jenazah dia sampai. Maksudnya apa dia tuan? Ada benda istimewa yang Allah Ta'ala simpan pada satu tokoh ulama ni. Di antaranya apa dia? Diceritakan bahawasanya beberapa bulan sebelum tu dia kena COVID. Dia bawa pergi ke hospital. Jadi ada satu orang juga duduk di sebelah katil tu. Jadi dah duduk katil ramai-ramai. Ada lah 2-3 orang duduk tentu tu. Jadi saksi yang duduk bersama dengan baba ni dalam wad COVID tu, dia kata apa? Kami ni duduk dalam wad COVID ni, duduk tumpang sembahyang jemaah dengan baba ni. Tapi yang paling kami kagum, mereka kata, daripada hari pertama sampai hari yang ke-10, baba ni akan bangkit lebih kurang dalam pukul 2 lebih, pukul 3 lebih. Dia akan mula sembahyang tahajud sampai subuh. 10 hari ni direct. Tuan-tuan boleh bayang, kena COVID, tak larat, panas badan, demam, batuk sesemua, habis cerita tak larat ni, boleh mula sembahyang tahajud daripada pukul 2 lebih ataupun 3 lebih sampai subuh. Tuan-tuan boleh bayang kalau keadaan dia sihat lagu mana ibadat dia. Allah. Tuan-tuan, ni Allah Ta'ala pilih. Allah. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, bukan kita nak kata lah, ada kesempatan, ada waktu, ada ruang untuk kita buat ni, kita pilih benda-benda yang kita nak buat, dan kita pilih kita nak mati tu lagu mana. Biar orang tak kenal kita atas dunia masa kita hidup, tak apa, biar tak kenal. Tapi biar satu masa ni yang Allah Ta'ala bagi orang kenang, ataupun Allah Ta'ala jemput hati-hati orang ni mai menguruskan jenazah kita, mai sembahyang jenazah kita dan meraikan jenazah kita, mendoakan jenazah-jenazah kita. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian,
seperti mana yang dijanjikan. Bahkan saya telah melanggar manifesto saya La 739 lah tuan. La 739 lah tuan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Bukan kita tak mau nak semu, teringin nak semu hadis ketiga ni. Tapi duk nampak gitu lah, sagut lagi naik motor meliu sekali lagi ni, takut penin sekali lagi ni, tak boleh pi. Nak kena balik 7.30 tu, 7.39 duk target dalam pukul 8 sampai 8 lebih sikit, nak rehat sat, beli makanan kat anak bini pun nak rehat sat, dalam pukul 10 ataupun 9.45 nak bangkit, mani start dah start motor. Tu minta maaf banyak-banyak atas dasar khidmat tu. Tolonglah minta ampunan maaf kalau ada salah terkesak bahasa. Tolong doalah perjalanan kami semua. Mungkin dalam 10 ke berapa belas biji motor kat tadi ni. Jadi kita pun ialah dalam keadaan macam-macam ni kan, kita pun takut juga tu dengan kereta banyak, dengan perjalanan jauh lebih sejam lebih juga ni. Jadi minta doa lah tolong selamatkan, dan minta doa tolong dipermudahkan dan selamat perjalanan semua. Tuan guru kita Syekh Muhammad Nuruddin balik ke Seremban, nak majlis malam ni pula di Seremban. Moga selamat semualah dalam perjalanan, insya-Allah selamat beramal, dan minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkesak bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilma wa sallim fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahman fi qulubi ibadik wa zin fayuni waj'alna wajhana lil akhirati min qurbi ya kathir an-nawal ya hasan al-fi'al wa yawm al-jall min sal qaimin la alhamdulillah wa lana wa kana zana wa kana zana wa kana zaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.